hari ini berkesempatan lagi saya untuk membuat live hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi berada dalam keadaan sihat walafiat, walaupun kita berada di dalam keadaan yang mana keadaan pandemik COVID-19 ni makin lama makin meningkat banyak pula kan. Tapi ialah bersyukur kita masih lagi diberi kesihatan, alhamdulillah. Okey, tajuk kali ni yang saya nak kupas adalah tentang santai-santai je hari ni. Kita nak cerita pasal bookkeeping. Mengapa pentingnya bookkeeping ni. Jadi saya akan sharekanlah supaya semua orang nampaklah apakah kepentingannya bookkeeping. Sebab sebelum ni saya ada sharekan, ada berkongsi dengan anda tentang apa itu bookkeeping. Jadi saya recap baliklah. Dulu orang ingat bookkeeping tu macam pemfailan, buat filing lah kan. Tapi sebenarnya bookkeeping bukanlah satu proses filing sahaja. Dia adalah satu proses merekod urus niaga ataupun proses transaksi perniagaan. Sebelum kita boleh menjana laporan perakawanan tu, kita perlu buat bookkeeping dulu. Itu saya recap baliklah. Sebelum ini saya ada kongsikan dengan anda. Anda boleh tengoklah saya punya video-video ataupun live saya sebelum ini insyaAllah. Okey, sebelum saya meneruskan perkongsian saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rohamiza Zainuddin. Saya seorang chartered accountant, juga seorang company secretary yang telah berdaftar melalui Malaysian Institute of Accountant, dan saya mempunyai pengalaman tak lama lah, lebih daripada 18 tahun, mana saya banyak juga membantu usahawan-usahawan, terutamanya small medium entrepreneur, untuk menyediakan laporan perakawanan untuk dihantar kepada SSM ke LHDN ke. Itulah kerja-kerja sebagai seorang accountant yang saya dah lakukan lah sekian lama ni. Okey, berbalik kepada tajuk kita kali ni ialah apakah itu bookkeeping, ataupun santainya apakah kepentingan bookkeeping ni. Okey. Saya kongsikan slide saya lah. Okey. Ada tak di kalangan anda semua suka untuk memiliki rumah sendiri? Jadi biasalah kan, kalau kita bekerja tapi asyik duduk menyewa, ada kalanya satu ketika kita nak juga rasa bagaimana untuk memiliki rumah sendiri. Jadi apa kena mengena dengan bookkeeping? Tak apa, nanti saya akan cuba linkkan dengan bookkeeping ni. Okey. Kalau sesiapa yang mungkin tak perlukan rumah, dah ada rumah, mungkin satu ketika anda perlukan juga kereta idaman anda, ialah anak makin ramai. Jadi kita perlu ada pembaharuan untuk kita meningkatkan lagi kita punya taraf hidup kita. Daripada kereta yang kecil, kita nak beli kereta yang besar. Itu adalah salah satu daripada kenapa anda sebagai business owner, anda perlu menyediakan bookkeeping supaya anda mudah untuk membuat pinjaman perumahan, untuk membuat pinjaman kereta. Itu yang saya nak cuba relatekan sebenarnya. Untuk anda yang bekerja sebagai penjawat awam, itu tak jadi masalah. Sebabnya bank-bank banyak memberi kelonggaran kepada penjawat-penjawat awam untuk meminjam pinjaman berupa pinjaman rumah atau pinjaman kereta, dan hanya melalui slip gaji ataupun borang e-filing kan. Jadi diorang punya pinjaman tu mudah untuk diluluskan berbanding dengan kita ni sebagai business owner. Anda yang bekerja sendiri, anda yang bekerja online dekat luar sana tu, ataupun hanya sebagai ejen atau stokis, anda akan merasa satu kepayahan untuk menyediakan apa yang keperluan-keperluan dalam membuat permohonan pinjaman nanti. Jadi anda hanya ada bank statement. Tidak memadai sebenarnya bank statement anda tu untuk membuat pinjaman. Bank statement yang anda ada tu bukanlah satu kriteria untuk anda mendapat kelulusan membuat pinjaman bank. Okey. Sebagai contohnya kan, saya ada seorang klien. Klien saya ni dia merupakan seorang peniaga online lah. Memang adalah trusted gila lah dalam Shopee tu. So dia punya duit keluar masuk daripada bank memang sangat lebat lah. Setiap hari pasti ada duit masuk. At least 1,000, 2,000, and then selang 15 hari ada masuk 15,000, 20,000. Jadi kalau kita tengok lah bank statement, memang impress. Memang sesuatu yang mengagum. Wow, banyaknya duit masuk. Tetapi masalah yang dihadapi apabila dia nak membuat loan
perumahan, pergi dekat bank, dia tunjukkan bank statement tu, bank tidak dapat nak meluluskan pinjaman kepada dia walaupun dia mempunyai transaksi yang ada wow factor dalam dia punya bank statement tu. Bukanlah maknanya duit yang lebat masuk keluar masuk tu bukan salah satu kriteria yang bank cari untuk membolehkan mereka meminjam pinjaman di bank-bank. Okey. Jadi itu sebabnya ada relatednya anda untuk membuat bookkeeping anda sendiri jika anda adalah seorang business owner, supaya anda salah satunya anda boleh membuat bank rasa teruja untuk meluluskan permohonan anda bila dia tengok prestasi syarikat anda sangat baik, bank statement pun cantik, tak ada short duit kan. Jadi jika anda ada pinjaman peribadi, anda lunaskan pinjaman peribadi anda setiap bulan, lagi mudah untuk anda membuat pinjaman. Okey. Seterusnya, saya nak masuklah ke dalam topik pentingnya bookkeeping ni. Tapi sebelum tu, jika anda rasa perkongsian saya ini bermanfaat, saya minta anda tolong sharekan perkongsian saya ini kepada seberapa banyak grup-grup usahawan di luar sana yang mempunyai perniagaan sendiri. Manalah tahu diorang pun sebenarnya buntu. Macam manalah kan nak buat pinjam loan tak lepas-lepas. Apply sana sini, bank-bank semua macam tak layan je kan. Rupanya ada slack dekat mana-mana. Walaupun dia kata bank cantik, bank statement cantik. Bank statement itu bukannya perakaunan. Bank statement bukan bookkeeping. Bank statement adalah bank statement yang mana ia merupakan satu dokumen yang diperlukan untuk menyediakan bookkeeping dan juga menyediakan laporan perakaunan. Okey. Sebab pertama adalah bila anda menyediakan bookkeeping anda sendiri, anda sebenarnya telah membantu diri anda dalam mengurus kewangan anda secara proaktif. Jadi, bookkeeping ini yang mana saya pernah terangkan kepada slide ataupun live saya sebelum ni, ia merupakan satu proses merekod transaksi urus niaga perniagaan anda. Jadi, bila anda rekod segala transaksi anda di dalam bookkeeping ataupun jika anda kurang berkemampuan untuk memperolehi accounting system, anda buat dalam bentuk Excel saja. Excel yang mana mencatatkan duit keluar dan masuk segala urusan transaksi anda, berapa banyak jualan anda, berapa banyak perbelanjaan yang anda telah belanjakan untuk perniagaan anda boleh nampak dengan jelas supaya anda dapat membuat sesuatu keputusan. Contohnya, anda mungkin tak nampak jika anda tak rekod perniagaan atau transaksi perniagaan anda di dalam bookkeeping. Anda mungkin tak nampak. Sebenarnya anda dah terlebih belanja untuk personal anda. Jadi, duit-duit personal ini sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke dalam penyata untung dan rugi. Anda perlu masukkan ia di dalam akaun drawing anda atau akaun ambilan anda. Tapi saya lebih suka menggunakan nama sebagai founder account lah, lebih comel lah bunyi dia kan. Jadi bila kita nampak duit dalam ambilan kita terlampau tinggi, itu bermakna kita telah menggunakan wang syarikat ataupun perniagaan anda berlebih-lebihan dan anda perlu melakukan sesuatu supaya anda lebih telus ataupun lebih jujur untuk perniagaan anda. Okey. Dan seterusnya, kenapa bookkeeping ni penting ialah macam tadilah saya ada sebut mula-mula tadi, nak rumah idaman, nak buat pinjaman kereta. Ini adalah satu sebab kenapa anda perlu ada bookkeeping anda. Supaya apabila bookkeeping anda telah anda sediakan, segala amount-amount yang di dalam bookkeeping itu anda boleh pindahkan kepada laporan perakaunan penyata untung dan rugi, penyata kunci kira-kira ataupun cash flow anda, dan bank apabila melihat laporan perakaunan ini akan lebih mudah untuk meluluskan pinjaman perumahan anda ataupun pinjaman kereta anda, ataupun anda mempunyai pinjaman untuk perniagaan anda. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa anda perlu menyediakan bookkeeping untuk perniagaan anda. Okey. Seterusnya. Okey. Kadang-kadang kita tak nampak, orang lain yang nampak perniagaan kita ni ada potensi untuk dimajukan.
Jadi orang yang nampak perniagaan kita ni boleh berkembang adalah investor yang nak inject duit ke dalam perniagaan kita. Jadi dia akan approach kita lah. Kata nak tak kalau saya invest duit dalam perniagaan anda, jika untung bolehlah berikan dividen, kalau tak untung just pulangkan balik pokok duit yang dia invest tu. Contoh, itu contoh. Tapi perlu berhati-hati juga sekarang ni banyak kes money laundering punya kes. Jadi anda perlu berhati-hati sumber duit yang investor tu nak inject duit dalam perniagaan anda tu datang daripada sumber yang mana. Mestinya sumber yang halal ya. Takut juga sekarang ni kes macam yang paling famous sekarang kes UIP tu kan. Jadi kita perlu berhati-hatilah supaya tak terkena pada diri kita sendiri. Cuma itulah yang saya nak katakan, bila katakanlah ada mungkin saudara mara kita yang nampak potensi syarikat kita kan, yang syarikat kita ni ada potensi untuk berkembang maju. Contohlah kita buat sambal goreng kan. Buat sambal goreng, jadi kita nampak sambal goreng dia pun sedap, dia boleh maju ke hadapan, cuma dia punya branding tak naik lagi. Jadi kita sebagai investor yang nampak bahawa potensi dia ni boleh berkembang lagi, mungkin dia investkan sedikit duit untuk kita perniagaan kita terus maju ke hadapan. Tapi tak boleh nak invest macam tu je. Mestilah kena tunjuk kita punya keadaan kewangan syarikat macam mana. Tunjukkan kita ni berapa kita punya jualan sebenarnya, berapa kita punya perbelanjaan. Jadi berapa kita boleh nampak daripada penyata untung rugi tu kita bagaimana kita menggunakan segala duit ataupun segala kemudahan-kemudahan kewangan kita dalam memajukan perniagaan kita, berbanding kalau kita tak tunjuk apa-apa kan kepada investor kita. Macam mana je nak tertarik dengan kita punya syarikat. Itu adalah salah satu sebab kenapa anda perlu juga untuk menyediakan bookkeeping syarikat anda. Okey. Seterusnya adalah nilai prestasi syarikat anda. Okey, orang-orang yang menyediakan bookkeeping yang teratur, ada menyediakan laporan perakaunan, sebenarnya orang dah nampak dah. Memang anda begitu serius untuk menjalankan perniagaan anda. Berbanding orang yang semuanya ada dekat kepala otak saya. Berapa kos, berapa jualan, berapa duit masuk, berapa duit. Bila tanya beranda kerugian, semua ada dekat sini, ada dekat sini. Jadi tak nampak macam serius lah untuk anda berniaga. Jadi orang nak tolong pun takut. Kata bila kita invest nanti, biar betul duit ni, kita invest banyak dah ni, tapi duit tu tak ke mana. Tidak ada record yang proper, tidak ada bookkeeping yang dia tunjukkan dengan jelas tentang apa, ke mana arah tuju duit yang kita dah investor dah bagi ataupun orang yang nak menyumbang tu beri tu. Itu adalah salah satu mekanisme sebenarnya bila kita menunjukkan laporan perakaunan kita, juga menunjukkan kita punya bookkeeping, duit keluar masuk tu, itu adalah menunjukkan prestasi syarikat dapat ditunjukkan dengan jelas di dalam laporan-laporan yang kita sediakan. Ada syarikat mempunyai banyak hutang ke, syarikat ada mempunyai banyak aset. Jadi semuanya kita boleh tunjukkan di dalam laporan perakaunan kita, yang mana laporan perakaunan itu kita perolehi daripada data-data atau maklumat-maklumat bookkeeping yang kita sediakan. Okey. Seterusnya pula ialah apabila kita ada bookkeeping, penyediaan yang baik dan juga laporan perakaunan yang kita dapat buat, sebenarnya boleh membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan perniagaan. Contohnya macam kita nak tambah lagi tak, satu cawangan lagi ni, perniagaan kita ni macam dah tak boleh nak cope lagi atau dah tak boleh nak muat lagi dalam branch yang sedia ada. Perlukah kita membuat keputusan untuk buat satu lagi branch? Itu salah satu daripada keputusan-keputusan perniagaan yang berat untuk kita lakukan. Kalau kita tak nampak kita punya bookkeeping ataupun laporan perakaunan kita mungkin akan rasa ragu-ragu. Tapi apabila kita nampak, kita punya jualan berapa banyak perbelanjaan kita untuk satu branch. Jadi kalau kita ada branch yang lain, kita boleh pakai konsep branch yang pertama itu untuk branch yang nombor 2. Nampak tak kat situ kita punya aturannya cantik ni kalau kita ada bookkeeping ataupun bookkeeping yang kita sediakan untuk menjana laporan perakaunan kita. Jadi 5 sebab kenapa anda perlu ada bookkeeping tu, anda harap-harapnya dapat membantu anda memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang
bookkeeping dan juga laporan perakaunan ini. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda. Cuma tinggal satu perkara lagi yang saya nak tekankan, saya simpan yang terbaik ni adalah sebab utama anda perlu ada bookkeeping dan juga laporan perakaunan anda adalah disebabkan oleh keperluan anda menyediakan cukai, laporan cukai ataupun income tax computation, pengiraan cukai kepada LSDN. Jadi pegawai-pegawai LSDN ini dia akan sekali-sekala dia akan pilih je mana-mana yang bertuah tu untuk dia audit. Jadi jika anda hanya melakukan masa submit e-filing tu anda hanya kata orang tu main taram aja figure kat dalam tu, satu ketika kalau anda bernasib baik anda terpilih untuk diaudit pengisytiharan cukai anda tu, anda pasti akan rasa panik nanti sebab anda tak menyediakan bookkeeping dan juga laporan perakaunan. Jadi ini yang paling penting. Jadi saya akan sharekan kepada anda tak perlu takut untuk isytiharkan cukai kepada LSDN. Kata banyak salah tanggapan masyarakat tentang percukaian ini. Jadi nanti akan datang saya akan kongsikan kepada anda mengapa anda jangan takut untuk isytiharkan cukai ataupun laporan ataupun income tax computation anda kepada LSDN, kerana ianya bukanlah sesuatu yang sukar sebenarnya. Boleh dilaksanakan dan ianya sesiapa saja boleh lakukannya asalkan ada masa dan kesempatan. Okey. Nampak gaya sampai sini dulu perkongsian saya hari ini. Okey, kalau anda rasa ianya memberi manfaat kepada anda, mungkin ia juga akan memberi manfaat kepada orang lain. Saya mohon anda supaya anda sharekan perkongsian saya ini kepada seberapa ramai grup usahawan di luar sana, ataupun anda like dan subscribe video-video saya ni di channel YouTube saya. Okey, insya-Allah. Okey, sampai sini dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.